Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini, hari Khamis 15 Julai 2021. Apa kabar murid-murid Darjah 5 Muslim? Semoga semuanya sihat. Baik, hari ini kita sambung PDPR kita pada mata pelajaran Pendidikan Akhlak Darjah 5. Murid-murid boleh buka kitab Akhlak muka surat 21. Kita di dalam tajuk yang baru, iaitu Adab Bermesyuarat. Adab Bermesyuarat, muka surat 21. Sebelum tu, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmatmu dan berikan kepada kami rahmatmu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Okey, sebelum tu, ini gambar apa? Ini gambar orang berkumpul untuk bermesyuarat. Baik murid-murid, buka kitab muka surat 21. Kita nak belajar tentang adab bermesyuarat. Mesyuarat ni apa? Okey, muka surat 21. Bermesyuarat adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan amalan para sahabat serta menjadi keperluan penting kepada kita. Mesyuarat bermaksud berbincang. Mesyuarat maksudnya untuk berbincang, berdialog dan bermuzakarah dalam sesuatu perkara. Perbincangan tersebut memerlukan akal yang sehat, pemikiran yang bernas. Maksudnya akal yang sihat ni, dia tak gila lah. Dan percakapan yang baik, tidak mencarut. Tujuan mesyuarat dalam Islam ialah kita berkumpul dekat dalam bilik mesyuarat, walaupun bukan bilik mesyuarat pun boleh berbincang, tapi secara rasminya di bilik mesyuarat. Dan mesyuarat ada adabnya. Dan mesyuarat ada tujuannya. Apakah tujuannya? Di dalam muka surat 21 bawah. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah atau menentukan kebenaran. Kita berkumpul, kita berbincang untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, untuk mendapat manfaat kepada organisasi. Untuk mendapat kebaikan daripada organisasi dan mendapat manfaat. Organisasi ni apa? Organisasi ni ialah organisasi yang mempunyai ketua, penolong dan anak buah. Contohnya, di dalam kelas, organisasi dalam kelas 5 Muslim apa? Guru kelas, cikgu, ketua kelas, contohnya Aish Ashraf, penolong Ainul Mardiah. Itu adalah organisasi. Kita untuk mendapat manfaat organisasi. Yang ketiga, untuk mendapat kesepakatan pandangan dan buah fikiran. Untuk mendapat sepakat. Untuk mendapatkan kata bulat. Untuk kita mendapatkan kata-kata sepakat. Macam mana yang kita setuju. Okey, yang keempat, untuk melancarkan proses pelaksanaan aktiviti atau program yang dirancang. Untuk program tu berjalan dengan lancar. Seperti kita mesyuarat untuk mengadakan gotong royong. Jadi
Apa fungsi mesyuarat ni? Mesyuarat ni fungsi dia untuk program gotong royong itu berjalan dengan lancar, tersusun. Yang mana yang kemas dewan, mana kemas kelas, dia tersusun. Jadi program berjalan dengan lancar. Okey, murid-murid boleh buka kitab muka surat 22. Buka muka surat 22. Dalil anjuran bermesyuarat. Dalilnya apa? Bukti di dalam Al-Quran apa? Kita baca satu ayat Al-Quran. Konsep syura atau bermesyuarat ada disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Surah Ali Imran ayat 159. Artinya, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal keduniaan itu. Allah pun suruh kita bermesyuarat, suruh kita berbincang, tidak membuat keputusan yang melulu. Okey, muka surat 23. Kita pindah pada muka surat 23. Kita sekarang masuk di dalam pelajaran 5, adab sebelum bermesyuarat. Setiap perkara mesti ada adab. Masuk tandas ada adab. Masuk bilik ada adab. Makan ada adab. Mesyuarat juga ada adabnya. Apakah antara adabnya? Sebelum cikgu terlupa, mesyuarat ni boleh berlaku paling sikit 2 orang. Paling ramai tidak terhingga. Tapi paling ramai pun dalam mesyuarat PIBG, itu dah kira ramai lah tu, beratus-ratus. Tapi yang paling sikit ialah 2 orang. Kita boleh bermesyuarat 2 orang. Okey, kita masuk di dalam adab sebelum bermesyuarat. Di antara adab sebelum mesyuarat yang dianjurkan oleh Islam ialah 1. Hadir tepat pada masanya. Kalau mesyuarat mula pukul 8, sebelum pukul 8 sudah ada di dalam bilik mesyuarat. Bukannya pukul 8 baru nak start motor, baru nak mandi. Pukul 8 sudah ada di dalam bilik mesyuarat. Hadir tepat pada masanya. Ingat, itu adalah adab sebelum bermesyuarat. Mesti hadir tepat pada masanya. Yang kedua, memberikan maklum balas dalam mesyuarat dengan jujur dan bertanggungjawab. Memberikan maklum balas dalam mesyuarat dengan jujur dan bertanggungjawab. Kita mesti maklumkan kalau kita lambat, kita maklumkan. Jam, tertidur, kita kena bagi tahu. Dan kalau tidak hadir, bagi tahu juga sebab apa tidak hadir. Jangan diam saja. Nombor 3, adab sebelum bermesyuarat. Tidak mengharapkan orang lain untuk hadir sebagai ganti. Dia tak harapkan orang. Contohnya, Aira cakap, Ainul dah datang, tak payahlah aku datang. Contohnya macam itu. Tidak mengharapkan orang. Kamu mesti kena datang sendiri. Yang keempat, adab sebelum bermesyuarat. Sentiasa bersedia mengenai mesyuarat yang akan dihadiri. Kita bersedia. Kita nak bincang pasal apa? Kita kena tahu dulu. Jangan dah sampai bilik mesyuarat, kita nak bincang apa ni? Baru nak fikir. Kita kena prepare dari rumah. Kita nak bincang apa. Nombor 5, melantik seorang ketua untuk mengendalikan mesyuarat. Kita kena lantik pengerusi. Biasanya kalau guru-guru, pengerusinya adalah guru besar. Kalau bilik darjah, pengerusinya ialah guru kelas atau ketua kelas. Kita mesti melantik ketua untuk mengendalikan mesyuarat.
Okey, kita sekarang masuk kepada adab semasa bermesyuarat. Di antara adab semasa bermesyuarat yang dianjurkan oleh Islam ialah memulakan dengan lafaz bismillah dan ucapan salam. Sebelum mesyuarat tu kita kena lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati guru besar, yang dihormati guru penolong kanan, yang dihormati guru co-curriculum, guru hal ehwal murid, mesti dengan ucapan salam dan membaca bismillah. Yang kedua, memberikan tumpuan kepada semua ahli mesyuarat. Kita jadi ketua mesti memberikan tumpuan kepada semua ahli mesyuarat. Yang ketiga, meraihkan kehadiran ahli mesyuarat. Kita kena raihkan kehadiran dia. Kita cakap, tahniah kerana dapat hadir mesyuarat pada hari ini. Semoga kita semua diberkati. Okey. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan nada suara yang jelas. Kita mesti menggunakan bahasa yang baik, tidak mencarut. Dan nada suara yang jelas. Yang kelima, berprinsipkan kebenaran dan mengikut syiar Islam. Mesti mengikut prinsip, mengikut ajaran Islam. Bukannya menganjurkan program yang bukan-bukan, yang Islam larang. Mesti program yang baik. Yang keenam, hendaklah mengemukakan hujah dengan jelas dan bernas. Kalau nak buka pendapat atau cadangan, mesti guna cadangan yang bernas dan baik. Jangan melalut. Yang ketujuh, bersifat mahmudah dan elakkan sifat mazmumah. Kita mesti bersangka baik. Kalau orang bagi pendapat, kita kena bersangka baik. Jangan terus bersangka buruk. Jangan terus tolak pendapatnya. Kita kena fikir dulu. Yang ke-8, tidak terpesong dari tajuk yang dibincangkan. Contohnya tajuk gotong royong, tapi bincang tajuk makan-makan. Kalau tajuk gotong royong, kita bincang pasal gotong royong sahaja. Yang ke-9, memberi ruang kepada semua ahli dalam mengeluarkan pendapat. Kita beri ruang kepada semua ahli mesyuarat untuk buka pendapat, untuk memberikan pendapat. Jangan orang tu je yang bagi pendapat. Pendapat pelik-pelik pula tu. Bagi kat semua orang supaya dapat beri pendapat. Yang ke-10, tidak memotong percakapan orang lain. Orang tengah bagi pendapat, kita terus potong. Tak baik, tunggu dia habis cakap dahulu. Yang ke-11, sekiranya ingin memberi pandangan, hendaklah, ini dalam muka surat 24 ya, hendaklah memberi isyarat dan ketunggu. Dan apa ni? 11, sekiranya memberi pandangan, hendaklah memberi isyarat dan menunggu sehingga diberi izin. Okey, kalau kita nak bercakap, kita angkat tangan atau isyarat yang lain. Dan kalau pengerusi beri izin, barulah kita bercakap. Faham? Okey, yang ke-12, senyum ketika menyampaikan hujah. Kalau menyampaikan hujah tu senyum, jangan stres-stres. Jangan masam-masam. Faham? Yang ke-13, sikit lagi, menghormati pendapat orang lain dan bertolak ansur. Kalau orang bagi pendapat, kita mesti hormati pendapat dia. Walaupun tidak boleh diterima akal, tapi kita cakap terima kasih kerana memberi pendapat dan bertolak ansur. Kita boleh fikir lagi. Kita boleh bersangka baik lagi dengan pendapat mereka. Yang keempat, redha dan dengan keputusan bersama. Dah akhir mesyuarat tu mesti ada keputusan. Apa yang kita nak buat, dah ada keputusan tu, kita kena redha. Jadi tak jadi,
Itu biar Allah yang tentukan. Tapi dengan keputusan yang kita telah bincangkan, kita kena redha. Jangan salahkan antara satu sama lain kalau gagal. Yang ke-15, berdoa sebelum bersurai. Sebelum bersurai, kita berdoa. Doa penutup. Tasbih, kafarah dan surah Al-Ans. Okey, itu saja untuk pada hari ini. Cikgu nak bagi soalan tentang mesyuarat. Sila jawab soalan di bawah. Nyatakan 3 adab sebelum bermesyuarat. 2. Mengapakah kita perlu menggunakan bahasa yang baik ketika bermesyuarat? Itu fikir sendiri. 3. Apakah contoh sifat mahmudah ketika bermesyuarat? Nombor 4. Pada pandangan anda, apakah akibat sekiranya kita memotong percakapan orang lain? Okey, itu saja pada hari ini. Sila buat di dalam buku tulis. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu akan datang. Untuk petang ni tidak ada kelas. Jadi, teruskan menghafal amali PCHI, penghayatan cara hidup Islam, dan siapa yang belum hantar amali solat, sila hantar dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.